Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a ونسألك رزقا طيبا ونسألك عملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع والدعاء لا يسمع اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي مما لا يعلمون waj'alni khairan mimma yadhunnun amma ba'd. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi diberi peluang oleh Allah untuk bersama-sama pada pagi ini untuk kita sama-sama menambahkan ilmu pengetahuan, untuk kita sama-sama menambahkan kefahaman kita terhadap agama kita. Mudah-mudahan keberadaan kita pada hari ini Sayyidul Ayyam, penghulu kepada segala hari yang penuh dengan berkat dan juga rahmat, dan hari yang mana Allah Ta'ala makbulkan doa kita, kita akan sentiasa mendapat limpah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Pada pagi ini aku ingin bersama-sama berkongsi dengan adik kakak muslimin dan juga muslimah yang dirahmati Allah berkenaan cerita dan juga kisah seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala gelapkan kepada baginda, yaitu ulul azmi, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Amun cerita pada pagi ini tentang kisah dan juga cerita Nabi Nuh alaihi salam, yang mana Allah Taala tempatkan, Allah Taala golongkan Nabi Nuh ini di kalangan nabi-nabi ulul azmi. Kita apabila kita membaca Al-Quran, maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala bawa kepada kita satu surah yang bernama Surah Nuh. Nama surah itu adalah nama kepada Nabi Nuh alaihi salam, yang mana kalau kita baca dalam surah tersebut, banyaklah manfaat dan juga faedah yang kita boleh ambil daripada kisah dan juga iktibar daripada Nabi Nuh alaihi salam. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah sebut, telah memberi gambaran kepada Nabi Nuh alaihi salam dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Maka bersabarlah engkau sebagaimana sabarnya ulul azmi daripada kalangan para rasul. Jadi Allah Taala nak bagi gambaran kepada Nabi Nuh alaihi salam dan kepada kita orang-orang yang beriman kepada Allah, betapa Allah Ta'ala memuji keimanan dan juga kesabaran Nabi Nuh alaihi salam.
Allah Ta'ala sebut lagi, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Dan tidak ada seorang pun yang beriman, yang turut bersama-sama Nabi Nuh illa qalil, kecuali sedikit. Allah Ta'ala telah rekod, telah royak kepada kita orang yang beriman dengan Nabi Nuh alaihi salam ini hanya sedikit, illa qalil. Bila kita buka tafsir, maka ulama-ulama berbeza pendapat. Qalil ni berapa ramai? Ada pendapat yang mengatakan 10 orang. Ada pendapat yang mengatakan 40 orang. Maka pendapat yang masyhur 80 orang. 80 orang ni adik kakak, berapa lama dakwah yang telah dilakukan oleh baginda, oleh Nabi Nuh alaihi salam? Falabisa fihim alfasanatin illa khamsina ama. Maka tinggallah ia dalam kalangan mereka itu 950 tahun. 1000 tahun kecuali 50 tahun. Maknanya 950 tahun. Dakwah Nabi Nuh alaihi salam kepada pengikut, kepada kaum dia, kepada pokok dia ni 950 tahun. 950 tahun. Hak berimannya berapa ramai? 80 orang. 80 orang berdakwahnya Nabi Nuh alaihi salam selama 950 tahun. Hak hanya mengikut Nabi Nuh alaihi salam hanya 80 orang. Tak sampai 100. Sebab tu Nabi sebut fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. 950 tahun ni berapa lama? Bukan berapa lama, setara mana dakwah Nabi Nuh ni? Seminggu sekali ke? Sebulan sekali ke? Setahun sekali ke? Bermusim ke? Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, qala rabbi inni da'autu qawmi layla wa nahara thumma yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'autuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Surah Nuh ayat 5 hingga 9. Kita tengok secara mana dakwah yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Allah Ta'ala kata dalam surah Nuh ayat 5 hingga ayat 9, Nabi Nuh berkata, berkata Nabi Nuh, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku ni telah menyeru kaum aku. Aku telah berdakwah kepada kaum aku laila wa nahara, siang malam. Bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali, bukan setahun sekali, siang malam. Siang malam aku duk royak kepada kaum aku, kepada pokok aku, supaya gapo? Ani'budullah, supaya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tindak balas mereka? Falam yazidhum du'ai illa firara. Maka gapo aku royak, dakwah aku bagi kepada mereka itu tak ada beza sebuti apa, illa firara, kecuali mereka lari daripada dakwah. Dia lari daripada aku. Dia tak sedengar gapo aku royak. Wa inni kullama da'autuhum
litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum. Ketika mana aku jumpa dengan pokok dia, aku berdakwah kepada pokok dia, gapo mereka buat? Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka sumpah jari-jari mereka ke telinga-telinga mereka, wastaghshaw thiyabahum, dan mereka tutup muka mereka dengan kain-kain mereka, dengan pakaian-pakaian mereka. Wa asarru wastakbaru istikbara, dan mereka berdegil. Mereka berdegil kerah kepala, dan mereka sombong serta takabur dengan perangai mereka. Cukup sifat. Cukup sifat apa yang kaum Nabi Nuh buat kepada baginda. Tai kita Nabi Nuh pergi jumpa, tai kita pergi berdakwah, dia tutup telinga dengan tangan-tangan dia. Bukan sakat tutup telinga, dia tutup pula muka dengan pakaian. Ni orang panggil cukup sifat. Dah tak lari. Bila jumpa, tutup tangan di telinga, lepas tutup muka dengan pakaian. Bayangkan adik kakak muslimin dan juga muslimat, kalau orang buat lagu tu kita. Kita dah tengah kecek, dah tengah kuliah subuh ke kuliah maghrib, orang mari duduk depan kita, tutup telinga, tutup muka dengan pakaian. Dekat kaki dah duduk rasa. Tapi kita tak sabar tahap tu lagi dah. Nak ayatnya dakwah, cabaran dakwah Nabi Nuh alaihi salam kepada pokok dia ni sampai tahap tu. Sampai tahap tu. Tak ada orang nak dengar, orang pakat-pakat lagi. Kalau jumpa pun tutup telinga, tutup muka dengan pakaian, lepas tu sombong, degil dengan pendapat mereka, dengan pegangan pokok dia. Thumma inni da'autuhum jihara. Maka aku pun jumpa mereka, dakwah mereka dengan secara terang-terangan. Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Dalam masa yang sama, aku juga jumpa dengan pokok dia ni sore-sore. Kita nak beta buana lagi. Nak beta ke mana dakwah Nabi Nuh ni. Ramai-ramai pun dia buat, tiap-tiap hari pun dia buat, sore-sore pun dia buat. Cukup. Maknanya dakwah yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salam ini selama berapa tahun? 950 tahun. Hak berimannya berapa ramai? 80 orang. Biar kita dengar sebentar, biar kita mari mikir sebentar, biar mari gambar dalam kepala otak kita. Nabi Nuh ni 950 tahun duduk berdakwah. Siang malam pagi petang, dakwah secara terbuka, dakwah secara orang panggil ramai-ramai, dakwah secara sore-sore. Tiap-tiap hari, tiap-tiap masa, hok masuk Islamnya, hok ikutnya 80 orang. Biar kita pakat dengar. Biar kita pakat dengar, biar kita pakat mikir, biar kita pakat gambar bagaimana perasaan, bagaimana keadaan, dan bagaimana penerimaan Nabi Nuh alaihi salam dengan reaksi daripada kaum dia, daripada pokok dia terhadap dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Dakwah Nabi Nuh ni sama je dengan dakwah nabi-nabi yang lain. Ani'budullah, supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sembah berhala, jangan syirik kepada Allah, jangan buat perkara-perkara buruk. Ni dakwah yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salam selama 980 tahun.
Tapi apa yang berlaku? Sebagaimana yang kita baca tadi, beriman dengan Nabi Nuh ini illa qalil, hanya sedikit sahaja. Hanya sedikit sahaja. Mereka tetap kufur kepada Allah. Mereka tetap lari kepada Allah. Mereka lari daripada Allah. Mereka tetap menyembah berhala. Mereka buat macam-macam. Ni Allah Ta'ala nak bagi gambaran kepada kita. Orang-orang yang beriman kepada Allah, orang yang masih hidup atas dunia ni, supaya kita sentiasa bersabar. Kita sentiasa bersabar dan kita memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya Allah Ta'ala memberi hidayah, membuka hidayah kepada manusia, supaya mereka dapat menerima dakwah daripada Allah, dakwah daripada nabi-nabi mereka, dan juga daripada rasul-rasul mereka. Bukan setakat mereka ni lari, bukan setakat mereka tak terima, tapi mereka menghina Nabi Nuh alaihi salam. Mereka menggelarkan Nabi Nuh ni macam-macam. Orang gila lah, macam-macam gelaran yang diberikan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Antaranya disebut dalam surah Al-Qamar. Surah Al-Qamar ayat yang ke-9. Kazzabat qablahum qaumu Nuhin fakazzabu abdana wa qalu majnun wazdujib. Sebelum mereka tu, mereka telah mendustakan Nabi Nuh alaihi salam, dan mereka telah mendustakan Nabi Nuh alaihi salam, dan mereka menggelar kepada Nabi Nuh majnun, muni gila. Muni Nabi Nuh gila, bawa ajaran yang pelik, bawa ajaran yang daripada mana tak tahu. Aku kali-kali tu sembah berhala, tiba-tiba mu mari ajak aku tinggal berhala sembah. Oh Tuhan kamu, Tuhanmu. Mu ni gila. Ni cabaran yang dihadapi oleh Nabi Nuh alaihi salam. Sampai tahap mereka nak bunuh Nabi Nuh alaihi salam. Sampai mereka nak lempar batu-batu nak rejam Nabi Nuh alaihi salam. Macam-macam lah. 950 tahun. Lama 950 tahun. Tiap-tiap hari, tiap-tiap malam, tiap-tiap waktu, Nabi Nuh alaihi salam dia tidak putus asa. Dia tidak putus asa. Dia sentiasa berdoa, sentiasa buat kerja, sentiasa berdakwah, supaya pengikut-pengikut dia ikut dia, supaya pengikut-pengikut dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka 950 tahun ni, masa yang begitu lama, dan penerimaan daripada kaum dia pun tidak berapa baik. Pakak tolong, pakak lari, pakak hina, pakak segala-gala. Maka sampai satu tahap Allah Ta'ala nak balas. Allah Ta'ala nak bagi pengajaran. Allah Ta'ala nak bagi peringatan kepada kaum dia, kerana mereka ni telah mendustakan Allah, telah mendustakan Nabi Nuh, telah mendustakan agama dia, agama Nabi Nuh. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan, telah mewahyukan kepada Nabi Nuh alaihi salam untuk membina bahtera, untuk bina kapal. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Surah Hud
ayat 37. Dan buatlah bahtera dengan kawalan dan juga wahyu daripada kami. Dan janganlah kamu merayu kepadaku untuk kaum yang zalim, dan sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan. Allah Ta'ala kata, buat bahtera. Buat bahtera. Sebab Nabi Nuh alaihi salam ni berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah, dia tak cekak dia. 950 tahun ni lama. Tak cekak dia, letih dia. Macam-macam dia lalui, macam-macam dia hadapi. Maka sampai satu tahap dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Supaya pokok ni diterima, ditimpa azab oleh Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala kata, mubinalah bahtera, membuatlah kapal. Dan pun jangan minta dengan aku supaya aku menyelamatkan orang-orang yang kena kepadamu, orang-orang yang mendustakan kamu. Maka mu jangan minta tolong dengan aku untuk selamatkan mereka. Takut lepas benda ni mu mari siap ko, mu mari sedih ko, mu nak selamat orang tu, mu nak selamat orang ni, maka aku tak akan ikut kok mu royak. Mereka akan innahum mughraqun, mereka akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berdoalah dia, buatlah dia, berdoalah dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia bina kapal yang besar. Dia tengah bina kapal pun pokok ni wak nganyi. Pokok kapal ni wak nganyi. Dia kata, wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min. Bila pokok dia ni dia tengok Nabi Nuh sedang bina bahtera, pokok dia pun ejek dia. Pokok dia wak nganyi kepada dia. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Dia kata, mu akan tahu dah lepas pada ni apa yang akan berlaku kepada kamu. Sebab mu ni duk ejek aku, mu dah wak nganyi ke aku, mu terimalah balasan dia. Jawabnya Nabi Nuh alaihi salam, buat nganyi kepada aku, mu wak tak tahu, mu wak nganyi, mu beli aku. Lepas ni mu tengoklah apa yang akan berlaku kepada kamu. Maka sampailah satu masa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan yang lebat, menurunkan air yang banyak, menyebabkan kita tengok di dalam Al-Quran begitu banyak air, begitu banyak air yang turun, banjir yang sangat besar, menenggelamkan bukit-bukit, menenggelamkan bumi-bumi, bukit-bukit kayu-kayu yang ada pada masa itu. Maka Allah Ta'ala gambarkan kepada kita dalam surah Hud ayat 41 hingga ayat 44. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ini doa Allah Ta'ala ajar Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh berkata, ajaklah, naiklah pokok orang-orang yang beriman kepada Allah. Mudah itu membacalah bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Maka doa inilah kita baca apabila kita naik kenderaan. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Maka naiklah di kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal. Maka bahtera itu bergerak laju dan membawa mereka dalam ombak yang besar seperti gunung dan juga tanah.
seolah-olah gak bumi masa kejadian Nabi Nuh tu supaya kita duduk tengah laut. Kita buat gambar lagu tu dah. Duduk tengah laut, ombak yang besar, air yang besar, lagu tu dah. Keadaan atas muka bumi apabila Allah Ta'ala turunkan hujan menyebabkan banjir yang besar, maka orang-orang yang beriman kepada Allah mereka naik ke atas bahtera Nabi Nuh, bergerak laju seperti mana berada, orang panggil berada di gunung gana yang tinggi. Maka waqala Nuh benar. Tiba-tiba ketika mana bahtera Nabi Nuh ni sedang berlayar, maka Nabi Nuh pun panggil anak dia. Waqala wa nada Nuh benar. Maka Nabi Nuh alaihi salam panggil anak dia. Wa kana fi ma'zilin, yang mana ketika mana itu anak dia berada di tempat yang lain. Anak dia duduk lain. Nabi Nuh alaihi salam duduk dalam kapal, anak dia duduk lain. Maka Nabi Nuh pun panggil, ya bunayya kam ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Wahai anakku, janganlah engkau berada bersama-sama dengan orang kafir. Kamu naiklah bersama-sama dengan aku, janganlah kamu duduk bersama-sama dengan orang kafir. Katanya Nabi Nuh, wahai anakku, mari naik sekali dengan aku. Mu jangan duduk dengan apa-apa dia. Jangan. Jawab anak dia, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Jawab anak dia, mu tak usah bimbang lah. Jangan bimbang lah ayahku. Aku akan berlindung di sebuah gunung yang dapat selamatkan aku daripada air. Dari kepala dia akan duduklah di gunung mana-mana, duduklah pucuk gunung mana-mana untuk selamatkan dia daripada ditenggelami air. Qala, jawab Nabi Nuh alaihi salam, la asimal yawma min amrillah illa man rahim. Wahai anakku, hari ini tak ada tempat yang selamat, tak ada kawasan yang selamat. Semuanya akan ditenggelami air illa man rahimah, kecuali orang yang Allah Ta'ala selamatkan mereka. Kecuali orang yang Allah Ta'ala selamatkan mereka, yaitu daripada mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hala bainahumul maut fa kana minal maghruraqin. Maka bila Nabi Nuh ayat lagu tu, maka akhir sekali terpisahlah dia. Terpisahlah Nabi Nuh dengan anak dia, dengan bahtera yang dengan ombak yang besar, dengan air yang besar. Maka anak dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan adik kakak muslimin dan juga muslimah 950 tahun, anak sendiri tidak beriman dengan dia, tidak mengikut dia, tidak mahu bersama-sama dengan dia. Ini cabaran yang dihadapi, yang dilalui oleh Nabi Nuh alaihi salam. Bukannya musuh luar saja, tapi musuh dalaman dia sendiri, iaitu anak dia tidak mahu beriman kepada dia. Siapa tak sedih dengan penerimaan orang bapa saya beriman dengan Nabi Nuh? Lepas tu pula anak dia sendiri pula tak saya terima, tak saya beriman dengan Nabi Nuh. Ini adalah cabaran-cabaran yang dilalui oleh Nabi Nuh alaihi salam untuk menegakkan agama Allah, untuk royak Islam kepada orang ramai ni. Maka memerlukan kepada kesabaran, memerlukan kepada komitmen yang tinggi, memerlukan kepada istiqamah.
Untuk tidak lain tidak bukan supaya manusia ni menerima, supaya manusia ni dapat menerima pada suatu hari nanti gapo hak Islam nak bui, gapo hak Islam nak bayar. Walau bagaimanapun Nabi Nuh alaihi salam ni berdakwah 950 tahun. Hak berimannya 80 orang. Adakah di sisi Allah Ta'ala Nabi Nuh ni seorang Nabi yang gagal? 950 tahun. Hak berimannya 80 orang. Nabi Nuh ni gagal. Adakah lagu tu keadaan dia? Adakah lagu tu orang panggil yang Allah Ta'ala royak kepada Nabi Nuh? Gagal lah. Kalau hukum dunia gak gagal lah Nabi Nuh ni. Muka 950 tahun. Hak berimannya 80 orang. Adakah Nabi Nuh gagal di sisi Allah? Tidak. Hukum dunia gagal lah. Muka tak ramai hak ikut dia. Tapi di sisi Allah Ta'ala Nabi Nuh berjaya. Nabi Nuh tidak gagal. Kerana apa? Kerana tugas Nabi Nuh alaihi salam ialah berdakwah, beroyak. Hak nak terima tak seterima itu bukan tanggungjawab. Bukannya benda yang perlu daripada Nabi Nuh. Hak pentingnya Nabi Nuh sampaikan tabligh. Nabi Nuh royak, Nabi Nuh cerita, Nabi Nuh ni jumpa orang tu, jumpa orang ni. Dakwah fardiah, dakwah secara terbuka. Orang nak terima tak seterima, itu adalah kerja Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itu Islam dia tak tengok berjaya ataupun tidak, sama ada ramai ataupun sikit. Tetapi Islam dia tengok setara mana tugas hak kita buat, setara mana perjuangan hak kita buat, setara mana dakwah hak kita buat, bersungguh ke dak, beroyak ke dak, jumpa dengan orang ke dak. Hak tu hak Islam akan tanya kita, hak Allah Subhanahu wa ta'ala akan tanya kita, kemuncaknya, hasilnya serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Nuh alaihi salam ini Allah Subhanahu wa ta'ala tak bagi kerajaan kepada dia. Allah Ta'ala tak bagi kerajaan kepada Nabi Nuh. Adakah Nabi Nuh gagal? Allah Ta'ala juga tak bagi kerajaan kepada Nabi-Nabi yang lain. Nabi Ayub, Nabi Yunus, Allah Ta'ala tak bagi kerajaan kepada mereka. Adakah mereka gagal? Sebab apa aku tanya? Kerana ada di kalangan Nabi-Nabi ni Allah Ta'ala bagi kerajaan kepada dia. Kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam, kerajaan Nabi Daud alaihi salam, kerajaan yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah nabi-nabi yang Allah Ta'ala tak bagi kerajaan, tak bagi kuasa ni adalah gagal? Di sisi Allah Ta'ala tak gagal. Kerana dia sudah berdakwah, dia sudah buat kerja, dia sudah buat segala-gala. Di akhirat kelak ada nabi-nabi dibangkitkan oleh Allah Ta'ala di akhirat kelak. Tak ada pengikut. Tak ada pengikut. Allah Ta'ala utus dia ke atas muka dunia, tiba-tiba dibangkitkan, tak ada pengikut. Adakah Nabi tersebut gagal? Adakah Nabi itu orang panggil adakah dikira gagal? Tidak. Kerana apa? Kerana dia sudah buat pulih malu. Dia sudah buat kerja dakwah dia. Dia sudah berdakwah, dia sudah beroyak, dia sudah berusaha, dia sudah buat segala-gala. Maka Allah Ta'ala akan bagi pahala dan juga ganjaran yang besar kepada orang-orang yang berdakwah, orang-orang yang berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh ke tak boleh ke, itu perkara yang mana Allah Ta'ala tak tanya. Kalau Allah Ta'ala tanya, buat kerja ke tak? Jumpa ke tak?
royak kedok, amal ma'ruf kedok, nahi munkar kedok. Itulah yang Allah Ta'ala akan tanya kita dan pengakhirannya, sama ada kita boleh kuasa ke, sama ada kita tak boleh kuasa ke, kita ada kerajaan ke, kita tak ada kerajaan, itu seluruh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kerja yang kita buat akan diganjarkan, akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana apa? Kerana dakwah kita, tugas kita, beroyak kita. Maka Allah Ta'ala tidak akan sia-siakan. Allah Ta'ala akan bagi pahala yang besar kepada kita. Allah Ta'ala akan bagi, orang bagi kelebihan kepada kita. Maka kita bersyukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana apa? Kerana apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, Allah Ta'ala bagi pahala dan juga ganjaran kepada kita. Dan inilah tabiat dakwah Islam, inilah tabiat perjuangan Islam. Dia memakan masa yang lama, 950 tahun. Allah Ta'ala royak dia. Nak suruh orang terima Islam ni bukan mudah, mengambil masa yang lama. Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun. Kita tak sampai lagi 100 tahun, tak sampai lagi 200 tahun. Tapi cabaran dia banyak. Bila cabaran dia banyak, maka kita kena lipat kali gandakan kesabaran kita. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhallazina amanusbiru wasabiru warabitu la'allakum tuflihun. Ini pesanan yang Allah Ta'ala sentiasa royak kepada kita apabila kita berhadapan dengan manusia, berhadapan dengan kerja dakwah ni. Maka kena banyakkan, tingkatkan kesabaran, dan kita kena lipat kali gandakan kesabaran kita. Dan kita kena istiqamah, kena tetapkan pendirian kita. Kita teruskan buat dapur kita buat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi pahala dan juga ganjaran kepada kita. Dan akan ada di sana benda-benda dan hikmah-hikmah yang kita tidak tahu, yang ada dalam ilmu Allah Ta'ala. Tiba masa kita, Allah Ta'ala akan paparkan di hadapan kita. Allah Ta'ala akan tepek depan mata kita. Apa yang penting, kita kena buat kerja, kena teruskan berdakwah, kena terus bagi tahu manusia supaya mereka dapat Islam ni comel, dapat Islam ni orang panggil tak ada cacat cendak. Kena terus beroyak, terus bekerja, insya-Allah. Kuk mana-mana pun Allah Ta'ala akan bagi ganjaran kepada kita. Dan ganjaran itu Allah Ta'ala bagi kepada kita sebagai bekal apabila kita berjumpa dengan Allah Ta'ala di akhirat kelak. Cukuplah setakat itu dulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Allah Ta'ala bagi semangat kepada kita untuk terus kita berdakwah dan menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aqulu qali hadza wa sallallahu wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.